anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Dua bayi pada ni. Kenapa? Nama bayi dulu ke sini. Kami menolong. Kenapa? Apa yang bersedia? Apa yang mula lumayan? Misteri Jam 12. Selamat tengah malam, anda bersama dengan Hans Ashri di Ria 897 FM untuk satu lagi ruangan Misteri Jam 12. Terima kasih kepada anda yang setia mendengar walaupun rancangan ini kali ini 1 jam sahaja. Anda dijemput untuk kirim cerita-cerita seram anda melalui WhatsApp pun boleh. Anda boleh hantar ke email atau anda boleh DM saya di Instagram Hans Ashri, atau anda kirimkan saja ke WhatsApp 97868464. Dan hari ini saya ada terima kiriman email, katanya ini merupakan tajuk email yang diberikan oleh seorang pendengar ni, katanya penangan anti harimau katanya. Dan beliau ni mengirimkan email ini daripada Georgetown di Penang, Malaysia. Kita akan mulakan dengan kisah yang dikirimkan oleh beliau ni. Katanya di sini, salam Hans dan juga selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya ada pengalaman yang ingin saya ceritakan. Perkara ini berlaku ketika itu saya masih lagi seorang bujang. Dan pada waktu itu ada kematian yang berlaku pada jiran saya yang tinggal di tingkat 4 di satu flat yang sama tempat tinggal saya, dan saya tinggal di lantai 5. Kebiasaannya apabila berlaku kematian mereka yang berbangsa Cina, di sini ada pihak komuniti yang akan uruskan kemah untuk upacara kematian. Dan saya ni sebenarnya kenal dengan jiran tu, tapi taklah berapa rapat, sekadar kenal sebagai jiran. Beliau ni merupakan seorang aunty ataupun nyonya, dan kami beri nama gelaran beliau ni sebagai anti harimau sebab beliau ni mempunyai kuku kaki dan juga kuku tangan yang panjang seperti harimau. Dan beliau ni juga suka memakai baju bercorak kulit harimau ataupun leopard. Jadi sebab itulah kami gelarkan beliau nama sebegitu. Selepas seminggu dia meninggal dunia, saya macam lupa pada waktu tu bahawa aunty tu dah tak ada. Sebab kematiannya pun mengejutkan, jadi saya tak berapa nak ingat. Yelah, dia tak sakit, masih sihat, dan cuma kata mereka beliau jatuh dalam tandas dan kemudian meninggal dunia. Selepas seminggu kematian beliau, pada hari itu saya baru balik dari tempat kerja saya. Dan tempat kerja saya ni merupakan kedai serban nikah 24 jam. Saya pulang sebentar untuk berehat. Waktu itu dalam jam 3 pagi. Dan saya bertugas daripada jam 7 malam sehinggalah ke 7 pagi keesokan harinya.
Jadi kami diberikan masa untuk berehat lebih kurang jam 3 pagi. Apa yang berlaku ni? Sedang saya menunggu lift untuk turun di lift lobby. Dan di kawasan lift rumah saya ni tak ada CCTV. Dulunya lah, sekarang dah ada. Dan ketika pintu lift tu terbuka, awak bayangkan, saya nampak anti harimau ni berdiri di penjuru lift tersebut. Di dalam lift tu sendiri, beliau berdiri di situ. Saya ni pun tegur, "Aunty, you tak mau keluar ke?" Dia tak jawab, Hans. Dia cuma pandang atas. Daripada beliau tunduk ke bawah ni, dia pandang atas sambil giling kepala dia. Bayangkan, saya lupa bahawa aunty tu dah meninggal. Saya pun tak fikir panjang. Saya masuk ke dalam lift dan saya tekan lantai 4 dan juga lantai 5. Bila lift ni tutup, saya tengok skrin yang menunjukkan lantai berapakah lift ni sedang berada. Bila di skrin tu tunjuk lantai 3, tiba-tiba saya teringat sesuatu. Sekejap, bukan aunty ni dah meninggal dunia? Saya dah mula untuk rasa takut. Beberapa saat selepas tu, bulu rumah saya dah mula untuk meremang. Saya dah tak berani dah nak toleh. Saya hanya berani untuk lihat daripada ekor mata saya. Dan seperasan saya, tak ada orang langsung yang diri dekat belakang. Reaksi saya bila tengah nervous atau takut ni, saya akan terus pejam mata. Badan saya waktu tu dah mula untuk menggeletar, Hans. Tiba-tiba saya terdengar, "Ayah, tak mau takut." Saya terdengar suara aunty tu bercakap macam tu. Saya ketika itu terdiam. Saya dah rasa takut sangat. Lift sampai saja tingkat 4. Awak bayangkan, saya berada di hadapan, di tempat yang ada butang nombor lift ni. Pintu buka aja, saya lari keluar. Saya dah tak ingat dah masa tu saya nak lari ke mana. Waktu tu saya dah tak boleh nak fikir apa-apa dah. Lutut saya dah rasa lemah dah. Tiba-tiba saya terdengar bunyi seolah-olah macam ada orang menyanyi dekat belakang. Saya tengah lari ni, tapi dah rasa lemah sangat. Saya dah nak sampai dekat pintu rumah saya. Boy, apa pasal? Lu takut kah? Saya cepat-cepat masuk rumah. Saya ambil wuduk, terus saya tidur. Niat nak balik rehat, tapi akhirnya
Saya balik, saya tertidur, terus saya demam seminggu. Terima kasih kerana bacakan kisah saya ni. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bayangkan anda terlupa akan jiran anda yang dah tak ada lagi ni. Dah terlupa tak apa, tiba-tiba boleh terjumpa pula kat dalam lift. Saya ada lagi satu kisah yang akan saya kongsi sebentar sahaja nanti. Kita akan berehat seketika dengan beberapa buah lagu. Dan juga saya akan kongsi dengan anda, ini merupakan link yang saya terima daripada seorang pendengar. Sebab ada kalanya saya akan kongsi tempat-tempat seram di merata dunia. Dan kali ini saya menerima satu link daripada email. Ini merupakan perkongsian 5 tempat paling berhantu. Di mana? Di Cambodia. Jangan ke mana-mana, saya akan kembali sebentar nanti dengan perkongsian ini untuk anda. Teruskan bersama saya dalam Misteri Jam 12. Okey, baiklah, selamat tengah malam saudara. Kita kembali dalam ruangan Misteri Jam 12. Dan awal tadi saya ada kata saya nak kongsi dengan anda antara tempat-tempat seram. Sebelum ini saya pernah kongsi antara kisah-kisah ataupun tempat-tempat seram di Mexico, di Malaysia. Agak dah banyak juga kan saya kongsi. Di Indonesia masih ada lagi banyak tempat seram yang saya belum kongsi di Indonesia. Tapi saya dah pernah kongsi juga beberapa. Di Thailand pun saya pernah. Tapi kali ini saya terima satu perkongsian. Ini merupakan 5 tempat paling berhantu dikatakan di Cambodia. Saya ada terima kiriman WhatsApp, katanya janganlah kongsi, harap-harap tempat yang saya kongsi ni bukan tempat yang beliau ingin kunjungi. Sebab beliau nak ke Cambodia katanya untuk bercuti. Saya tak tahu ya, kalau saya terkongsi, saya minta maaf. Tempat pertama di Cambodia yang dikatakan sangat-sangat berhantu ni, ini saya rasa tak mengikut kedudukan ataupun carta tempat paling berhantu lah. Tapi saya rasa antara tempat-tempat paling berhantu ini adalah 5 tempatnya. Yang pertama ni dikatakan tempat ini namanya Independence Hotel. Ini dikatakan banyak penduduk setempat ni percaya yang hotel yang terletak di Sihanoukville ni sangat berhantu. Tempat ini dibangunkan pada tahun 1964 dan hotel ini dengan cepat menjadi popular di kalangan orang-orang kaya dan juga mereka yang terkenal. Namun kira-kira dalam pertengahan tahun 1970-an, hotel tersebut ni berubah menjadi tempat pangkalan bagi tentera Khmer. Saya tak tahu cak sebut ni, tapi Khmer merah katanya. Dan juga menurut mitos, waktu itu kolam renang di sana ni digunakan untuk menahan para tahanan dengan melakukan massal execution yang terjadi di dalam hotel ni. Hotel ini dibiarkan macam tu sahaja dan kemudian dibuka kembali pada tahun 1982 dan menjadi tempat pasukan UNTAC selama awal pada waktu tu 1990-an, dan kemudian ditutup kembali pada tahun 99 dan mengalami perombakan radikal dan mulai untuk menerima tetamu lagi pada tahun 2007. Dan sejak tahun 2007 tu banyak yang melaporkan tentang penampakan hantu ketika mereka menginap di hotel tersebut.
Tempat kedua yang dikatakan berhantu di Cambodia ni merupakan tempat yang diberikan nama Cheong Ek Genocidal Center. Ini antara tahun 1975 dan juga 79, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot katanya mengambil alih Cambodia dengan perkiraan 2 juta orang terbunuh kerana kelaparan dan kelelahan yang terlalu penat, dan juga hampir 9,000 mayat ditemukan di kuburan massal Cheong Ek atau lebih dikenali sebagai Ladang Pembanyayan kalau tak silap saya apa ni, Ladang Pembanyayan. Ini sekitar 30 km dari Phnom Penh. Ini tempat ni sekarang berfungsi lah sebagai monumen, dan tempat ini memiliki struktur Buddha yang diisi dengan tengkorak manusia yang diambil dari ladang tadi yang saya sebut. Dan pengunjung dapat berjalan di sekitar kuburan yang digali dan belajar lebih banyak melalui tour dengan pemandu di situ. Tempat ketiga ni diberikan nama sebagai Tuol Sleng Genocide Museum. Tempat ni merupakan tempat bekas sekolah menengah di pusat kota Phnom Penh, dan ini mempunyai satu macam aura yang mengerikan selama rezim Khmer Merah, ya. Dan selama masa tu bekas sekolah ini diubah menjadi kem tahanan politik yang dikenal sebagai Security Prison 21. Dan juga dari sekitar 20,000 orang tahanan, hanya 7 yang selamat dari tahanan ni. Dan juga mereka yang lain ni semua disiksa dan juga dibunuh di sana, ataupun mereka ni dikirim untuk menuju kematian yang menanti mereka di Cheong Ek. Awak bayangkan, dihantar untuk mati. Death trip katanya. Dan juga sebahagian besar tersebut ni telah ditinggalkan. Sebahagian besar bangunan ni lah dah ditinggalkan kerana ditemukan pada tahun 79 apabila tentera Vietnam membebaskan Phnom Penh pada waktu tu. Apabila dijumpai tempat ni, dindingnya berlumuran dengan darah dan juga sel-sel batu kecil, alat penyiksaan ditinggalkan di dalam sekolah ini. Dan apabila mereka mengkaji mesin-mesin dan juga alat-alat penyiksaan yang ditemui ini, mereka boleh bayangkan betapa brutalnya penyiksaan yang dilakukan terhadap mangsa-mangsa mereka. Okey, baiklah. Saya berehat sekejap. Saya akan kembali dengan lagi 2 tempat yang paling seram di Cambodia. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita kembali dalam Misteri Jam 12 dan saya nak teruskan perkongsian saya dengan lagi 2 tempat yang paling seram ataupun tempat paling berhantu di Cambodia. Kalau awal tadi saya dah berikan 3 tempat. Yang pertama itu merupakan tempat Independence Hotel, dan yang kedua ialah Cheong Ek Genocidal Center, dan yang ketiga ialah Tuol Sleng Genocide Museum. Tempat yang keempat, diberikan nama sebagai Bokor Mountain di Kampot. Katanya di sini perjalanan sepanjang 42 batu dari kota Kampot ke puncak Bokor
ini merupakan mereka yang sukalah go on road trips, menaiki motor, ataupun mereka yang suka long drive. Dan di tempat ini merupakan rumah bagi air terjun Popokville. Ini merupakan patung Buddha raksasa dan juga stesen Boko Hill yang ditinggalkan. Ada banyak lagi kasino raksasa dan juga gereja yang terlantar, dan ditambah pula dengan pemandangan yang tak ada tandingannya dalam iklim yang sejuk pula tu di kawasan ni. Dan juga stesen yang diadakan di bukit ini dilengkapi dengan sejarah-sejarah silam ataupun sejarah-sejarah seram yang sangat menakutkan. Katanya di sini atas perintah Perancis pada waktu itu, tempat ini dibangunkan dengan kondisi yang sangat kejam, dengan hampir 1,000 warga Kemboja ni yang mati ketika membangunkan tempat ni. Namun begitu, tempat ni selesai dibina pada tahun 1925 dan ia menjadi sebuah resort utama dengan elit kolonial pada waktu itu. Dan kira-kira pada tahun 1940-an, Perancis telah meninggalkan resort tersebut. Dan pada tahun 50-an dan juga 60-an, tempat ini menjadi popular di kalangan orang-orang Khmer yang kaya. Kemudian ditinggalkan lagi selama masa Khmer Merah dan dibiarkan begitu sahaja. Ini di mana katanya di sini sementara pengunjung biasa ni dapat menikmati tempat-tempat ni. Tempat ini sekarang dah dibuka kembali sebagai Istana Le Bokor katanya. Ada tempat terakhir yang saya nak kongsi pada malam ini, dikatakan di sini ghost house, ya, sebagai ghost house. Rumah hantu yang terkenal di Kampung Cham di National Road. Tempat ini memiliki latar belakang yang sangat mengerikan, ya. Dan juga menurut legenda setempat lah, ada pasangan muda yang pindah ke rumah ni ketika ia baru sahaja dibangunkan. Katanya kemudian ada hantu yang datang pada mereka dalam mimpi dan menawarkan untuk membeli rumah lain dengan emas yang berharga $3,000. Dalam mimpi itu, mereka setuju. Dan pada keesokan paginya, mereka menemukan emas di luar pintu rumah mereka. Dalam mimpi itu lagi, ada peringatan dari hantu. Hantu yang nak beli rumah tu katanya. Pasangan itu menolak untuk pindah selepas tu. Dan satu hari mereka terbangun dan selepas mereka reject ni, mereka katakan, oh no, ni mimpi je, mungkin semuanya hanya sekadar kebetulan. Mereka tak nak keluar dari rumah tu. Keesokan harinya, mereka bangun di tengah-tengah ladang yang terdekat dengan barang-barang mereka di sekitar mereka. Dan sejak daripada itu, rumah itu telah dikosongkan. Dan secara misterius, ya, tak ada sebarang abuk pun yang dijumpai dalam rumah tersebut. Orang-orang Kemboja yang percaya pada tahayul ni, mereka kata mereka akan berdoa lah ketika mereka melawat rumah tersebut. Dan pada tahun 2005, just a fun fact lah, filem The Haunted House, penggambarannya dilakukan di lokasi ghost house ini. Dan dikatakan di sini para pelakon dan juga kru mengadakan sesi doa sebelum mula rakaman ataupun perfilman untuk meminta roh yang ada di situ untuk tinggalkan rumah itu buat seketika ketika mereka berada di situ. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Okey, baiklah saudara, saya rasa dah sampai hampir ke penghujung rancangan Misteri Jam 12 untuk malam ini. Dan kita akan jumpa sekali lagi pada malam esok. Bagi anda yang ada cerita-cerita seram, anda boleh kirimkan kepada saya. Saya rasa lebih mudah untuk anda adalah untuk WhatsApp ataupun hantar saja ke DM saya di Instagram @HANSASHRIE. Dan kita jumpa pada malam esok.